Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Mat Syukri. Saya hari ini akan bentangkan tajuk assignment saya, iaitu Nabi yang diutuskan di Jerusalem, iaitu Nabi Daud. Kita beralih kepada subtopik untuk assignment. Untuk subtopik yang pertama ialah Salasilah Nabi Daud. Nama penuh Nabi Daud adalah Daud bin Ishaq bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainadab bin Ilmi bin Hasun bin Farid bin Yahuzza bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Dan baginda merupakan generasi Nabi Ibrahim yang ke-13. Dan baginda juga menetap di kota Bethlehem dan juga mempunyai seorang putera yang bernama Nabi Sulaiman. Nabi Daud merupakan keturunan Yahuzza bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud sebagai kitab suci serta menjadikan baginda sebagai Nabi pada umur 40 tahun. Dan Nabi Daud juga merupakan seorang raja Bani Israel. Dan baginda wafat ketika baginda pulang ke rumah dan telah didapati terdapat seorang lelaki yang berada dalam rumahnya walaupun rumahnya telah dikunci. Dan lalu Nabi Daud bertanya, siapakah lelaki tersebut? Dan lelaki tersebut menjawab, dia tidak takut pada raja dan tiada penghalang baginya. Setelah itu, baginda mengetahui lelaki tersebut ialah malaikat maut dan baginda pun wafat. Adapun kisah Nabi Daud dalam Al-Quran dan hadis, di mana pada surah Al-Isra ayat ke-55 mengenai penurunan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selain itu, dalam Al-Quran juga menunjukkan kemerduan suara Nabi Daud pada surah Sad ayat ke-18 hingga 19 yang mengatakan gunung-gunung bertasbih dan burung-burung berterbangan akan berhenti apabila Nabi Daud membaca kitab Zabur. Selain itu, terdapat juga kisah-kisah Israeliat mengenai kisah Nabi Daud yang mana mengatakan Nabi Daud telah jatuh cinta dengan isteri panglima perang dan telah menghantar panglima perang tersebut ke medan perang kerana menginginkan panglima tersebut mati, dan setelah itu Nabi Daud dapat berkahwin dengan isteri panglima perang tersebut. Kisah ini menunjukkan hanya untuk menghina para nabi kita yang mulia. Seterusnya, mukjizat Nabi dan sains, antaranya Nabi Daud dapat melembutkan besi dengan tangan sendiri. Dengan mukjizat, Nabi Daud dapat memberi manfaat kepada manusia seperti baju besi bagi kegunaan perang. Kalau kita lihat dari sudut sains, besi merupakan logam yang keras dan memerlukan satu teknik untuk melembutkan besi. Sebagai contoh, besi itu perlu dipanaskan sehingga berdidih atau menjadi bara, lalu baru boleh dibentuk sesuai dengan keinginannya. Selain itu, kita boleh lihat pandangan agama lain mengenai Nabi Daud. Contoh macam agama Kristian. Pandangan Nabi Daud menuliskan mazmur yang dikumpul dalam kitab Mazmur. Mazmur adalah adalah nyanyian atau syair puji-pujian yang biasa dilantunkan para nabi yang dipakai dalam ibadah di Bait Suci Jerusalem dan upacara kerajaan pada masa Israel kuno. Selain itu, kita boleh lihat akhlak Nabi Daud menurut Hablum Minallah, Hablum Minan Nas dan Hablum Minal A'lam. Tapi saya akan cakap akhlak baginda menurut Hablum Minallah, iaitu hubungan sesama Allah. Kita boleh lihat akhlak baginda dengan Allah seperti baginda melakukan puasa dan solat waktu malam separuh tahun. Dan ibadah Nabi Daud juga. Rasulullah mengakui bahawa solat yang paling disukai dan puasa yang dicintai oleh Allah adalah ibadah Daud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selain itu, para arkeologi telah menjumpai peralatan dan baju yang telah digunakan sewaktu perang pada abad ke-10 Masih. Ini membuktikan
penemuan artifak Nabi Daud menurut pengkaji sejarah, yang mana pada zaman Nabi Daud, baginda merupakan orang pertama yang telah membuat baju besi. Hal ini membuktikan lagi kisah para nabi dan kewujudan mereka pada berpuluh-puluh tahun dahulu. Tajuk artikel saya ialah makna kepimpinan Daud dalam Perjanjian Lama. Artikel ini ditulis oleh Dr. Stephen Tubagus yang menceritakan tentang sifat kepimpinan Nabi Daud dari kitab suci. Dalam artikel ini ada 4 bahagian. Pertama, kepimpinan yang berkenaan kepada Allah. Kedua, kepimpinan Daud yang tidak berubah. Ketiga, sikap terhadap Allah. Dan keempat ialah pemimpin yang bertanggungjawab atas keputusannya. Penulisan-penulisan yang ditulis oleh beliau lebih kepada keagamaan, iaitu agama Kristian. Penulis membawa isu kepimpinan dalam penulisannya, yang mana mengetengahkan kepimpinan yang tidak mempunyai sebarang korupsi seperti pada zaman sekarang. Di bawah bahagian mengetahui kehendak Allah, isu yang dibawa oleh penulis ialah mengatakan seorang pemimpin perlu berpengaruh, memberi arahan, pendorong dan sebagainya bagi mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh, menurut penulis, beliau yang mengatakan pemimpin perlu mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan perintah Allah. Dan selain itu, pada bahagian keempat, iaitu pemimpin yang bertanggungjawab atas keputusannya yang dilakukan. Isu yang dibawa oleh penulis ialah keseimbangan sifat pemimpin dan integriti. Hal ini di mana pemimpin harus mengambil risiko atas keputusan yang dilakukan. Selain itu, saya akan kritik artikel penulis, di mana penulis menyatakan kegoyahan nafsu di dalam artikel, yang menyatakan baginda ternampak isteri panglima perang sedang mandi dan lalu jatuh hati. Dan Nabi Daud menghantar panglima perang ke medan peperangan di baris hadapan, dan panglima tersebut mati, dan dengan itu baginda dapat memiliki isteri panglima perang. Ini menunjukkan satu penghinaan terhadap para nabi kita yang mulia. Selain itu, istilah yang boleh mengelirukan pembaca dalam artikel beliau, penulis menyatakan kebolehan pemimpin mempengaruhi masyarakat. Pada pandangan saya, perkataan mempengaruhi itu boleh diubah kepada menyeru, mendorong atau mengajak dan sebagainya. Kerana istilah itu dapat memberi kekeliruan kepada pembaca. Dan ada juga terdapat maklumat baru yang saya perolehi, makna dari artikel makna kepimpinan menurut Perjanjian Lama, seperti contoh kepimpinan Nabi Daud yang sentiasa kebergantungan harap kepada Tuhan. Hal ini di mana penulis mengatakan pada bahagian yang ketiga, iaitu menurut Perjanjian Lama, contoh makna kepimpinan Daud ketika baginda menjadi sebagai Raja Israel, seperti Nabi Daud sentiasa berserah atau memberi harapan kepada Allah. Dan ketika baginda melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin. Selain itu, keberanian seorang pemimpin menurut Perjanjian Lama, yang mana seorang pemimpin itu perlu bertanggungjawab atas keputusan yang dilakukan. Di mana setiap keputusan yang dilakukan perlulah pemimpin tu perlu bertanggungjawab atas segala keputusan yang dilakukan, sama ada ia memberi manfaat ataupun tidak kepada masyarakat. Dan itu saja dari saya mengenai artikel review. Kesimpulannya, apa yang saya dapat kaitkan assignment saya dengan artikel review saya ialah kisah Nabi Daud dari sudut Al-Quran dan Perjanjian Lama berbeza.
Contohnya macam dalam perjanjian lama ada unsur Israeliat yang menyatakan tentang kegoyahan nafsu Nabi Daud, yang mana Nabi Daud telah jatuh cinta kepada isteri panglima perang, lalu menghantar panglima perang tersebut ke medan perang untuk mendapatkan isteri panglima perang tersebut. Dan ini menunjukkan satu penghinaan terhadap Nabi Daud. Dan kita dah nampak perbezaan antara kisah-kisah Nabi Daud dan sudut Al-Quran dan juga perjanjian lama.